Di akhir pembelajaran ini, murid dapat mengenal pasti struktur dan fungsi sistem pembiakan lelaki dan perempuan. Murid dapat berkomunikasi mengenai perubahan fizikal yang berlaku semasa akil balik. Murid dapat membandingkan dan membezakan gamet jantan dengan gamet betina dalam sistem pembiakan. Assalamualaikum, hai semua, apa khabar? Dah lama kan cikgu tak buat video, mesti korang rindu nak dengar cikgu membebel, mengajar kan. Okey, tak apa. Hari ni kita masuk bab baru, iaitu bab 4, sistem pembiakan manusia. Okey, sekarang ni manusia ni kan dia ada perempuan dan lelaki. So, setiap jantina ni dia mempunyai sistem pembiakan yang tersendiri, iaitu sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan. Okey. Sekarang jom kita tengok sistem pembiakan lelaki dengan lebih detail. Jom. Okey, kalau kita tengok yang warna kuning ni adalah vesikel semen. Okey, dia punya fungsi adalah untuk merembeskan bendalir yang mengandungi nutrien untuk sperma. Okey, apa itu merembeskan? Cikgu dah pernah sebut dekat dalam kelas, merembeskan tu apa? Okey, merembeskan tu dia sama erti macam mengeluarkan ataupun menghasilkan. Itulah maksud merembeskan. Okey, sekarang kamu tengok yang warna oranye ni pula. Yang warna oranye ni adalah uretra. Uretra ni adalah satu saluran di dalam badan manusia. Okey, fungsi uretra ni adalah untuk mengeluarkan sperma dan uret dari badan manusia. So, kalaulah uretra ni tak ada, tak bolehlah kamu nak buang air kecil. So, uretra ni penting. Okey, sekarang kita tengok pula ductus sperma. Okey, kamu boleh tengok dekat gambar rajah ni. Okey, ductus sperma ini juga adalah satu saluran di dalam badan manusia yang menyalurkan sperma dari testis ke uretra. Okey, kamu tengok dekat sini. Daripada testis dia ke uretra kan. Okey, sekarang kita tengok zakar pula. Okey, ni adalah zakar. Okey, fungsi zakar adalah untuk memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Okey. Okey, sekarang kita tengok skrotum pula. Okey, skrotum ni cikgu ibaratkan dia sebagai rumah kepada sperma. Nak tahu tak sebab apa cikgu ibaratkan dia macam rumah kepada sperma? Sebab fungsi skrotum ni adalah untuk memegang dan melindungi sperma di dalam badan manusia. Dia samalah macam kita kan. Kita duduk dalam rumah ni kita rasa selamat. Kita rasa macam selamat lah kan. So, sama juga macam sperma. Sperma pun dia memerlukan tempat untuk berlindung. Okey, tadi cikgu dah samakan dengan rumah kan. Okey, sekarang cikgu nak samakan pula dengan kilang. Okey, kamu rasa kan bahagian sistem pembiakan lelaki mana yang boleh kita samakan dengan kilang? Okey, tak apa, biar cikgu yang beritahu. Okey, dalam sistem pembiakan lelaki, testis ni kita boleh samakan dia dengan kilang. Okey, cikgu samakan dia dengan kilang sebab dia punya fungsi ni adalah untuk menghasilkan sperma dan untuk menghasilkan hormon lelaki. So, yelah kilang kan untuk menghasilkan benda kan. So, samalah macam testis, dia menghasilkan sperma dan hormon lelaki. Okey, sekarang kita tengok bahagian yang terakhir dalam sistem pembiakan lelaki, iaitu kelenjar prostat. Okey, kelenjar prostat ni dia punya fungsi adalah untuk menghasilkan cecair yang berkhasiat untuk sperma dan melindungi sperma. Okey, tadi kita dah tengok kan sistem pembiakan lelaki. Tak adil lah kan kita tengok sistem pembiakan lelaki je. So, sekarang ni jom kita tengok pula sistem pembiakan perempuan. Okey, dalam sistem pembiakan perempuan ni kita ada 5 bahagian yang penting yang kita perlu tahu, iaitu fallopian, ovari, uterus, cervix dan faraj. Okey, jom sekarang kita tengok fungsi dia pula. Jom. Okey, sekarang kita tengok bahagian yang pertama dulu, iaitu tube fallopian. Okey, tube fallopian ni adalah tempat di mana sperma dan ovum bertemu. Dekat sinilah persenyawaan juga berlaku.
Okey, sekarang kita tengok ovari pula. Okey, ovari ni pun dia macam kilang juga. Tapi dia kilang yang menghasilkan ovum dan hormon seks perempuan. Okey, yang ketiga pula, kita tengok uterus. Okey, uterus ni lebih dikenali sebagai rahim. Okey, fungsi rahim ni adalah untuk di mana tempat untuk embrio berkembang dan membesar. Okey, cikgu nak tanya kamu semua. Apa yang berlaku kalau seseorang perempuan tu dia tak ada rahim? Okey, biar cikgu bagi tahu jawapan dia. Okey, kalau seseorang tu dia tak ada rahim, so dia tak boleh mengandung sebab embrio kan dia duduk dekat uterus. So kalau tak ada rahim, macam mana embrio tu nak duduk dekat situ? Okey, sekarang kita tengok bahagian cervix pula. Okey, cervix ni dia terletak dekat hujung-hujung rahim kita. Okey, kan sebelum ni kan kamu selalu duduk dengar kanser cervix. Mesti kamu macam pelik. Dekat manalah cervix ni kan? So sekarang kamu dah tahu kan cervix tu kat mana? Okey. So, cervix ni fungsi dia adalah untuk mengeluarkan mucus, untuk memudahkan sperma masuk ke dalam untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Okey, bahagian yang terakhir, faraj. Okey, faraj ni dia adalah bukaan dekat dengan hujung-hujung cervix tu. Kalau kamu tengok dekat gambar tu. Tengok ni kat gambar, nampak tak? Nampak tak gambar ni? So, fungsi dia adalah untuk menerima sperma dan menjadi saluran bagi bayi dilahirkan. Okey, sekarang cikgu nak kamu tengok dekat sekeliling kamu. Dulu, masa kamu sekolah rendah dulu, kamu mesti kan ada kawan yang dulu suara dia comel, dia pun kecil, comel je. Lepas tu, bila dia dah masuk sekolah menengah, dia punya suara pun dah garau, besar. Lepas tu dia punya badan pun dah membesar, dah ada misai, dia makin cantik, makin handsome. Lepas tu, dia tinggi. Tu maksudnya kawan kamu tu dia dah mencapai akil balik. Selalunya lelaki ni dia mencapai akil balik pada umur 14 hingga 17. Tetapi bagi perempuan pula dia sedikit awal mencapai akil balik, iaitu pada umur 10 hingga 12 tahun. Okey, sekarang jom kita gerak kepada perbezaan antara gamet jantan dan gamet betina. Okey, dalam manusia ni gamet jantan adalah sperma, manakala pula gamet betina adalah ovum. Ovum dengan sperma ni dia banyak sangat perbezaan. Dia juga ada beberapa persamaan. Okey, jom kita tengok jadual perbezaan antara ovum dan sperma. Jom. Okey, kita pun dah nak sampai ke penghujung video. Okey, sepanjang kamu belajar topik ni kan, kamu tak terfikir ke macam kita ni sepatutnya bersyukur sebab Tuhan dia dah ciptakan sistem pembiakan untuk kita. Kalaulah sistem pembiakan ni tak ada dekat dalam diri kita, maka tak terlahirlah kita, tak adalah kita. So, kita kenalah bersyukur dengan diri kita. Okey, so setakat ni je kita punya pembelajaran hari ini. Okey, terima kasih kepada yang terus menonton hingga ke hujung video ni. So, semoga kita berjumpa lagi. Bye!